Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam slot wawancara eksklusif. Kali ini kita akan tampilkan seorang lagi tokoh dan sama-samalah kita ikuti perkongsian pengalaman dan pandangan tokoh ini sebentar sahaja lagi. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin maklumkan kepada penonton atau viewers media sosial Kejora bahawa slot wawancara eksklusif ini merupakan salah satu pengisian program bagi meraihkan sambutan Jubili Emas Penubuhan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara atau singkatannya Kejora. Slot wawancara eksklusif ini akan menampilkan tokoh-tokoh yang pernah berjasa, yang pernah berkhidmat atau yang pernah memberikan khidmatnya kepada kelangsungan penubuhan Kejora. Pada tarikh keramat 1 Jun 2022, Penubuhan dan Kewujudan Kejora genap 50 tahun dalam menyantuni masyarakat luar bandar di dalam wilayahnya. Slot wawancara eksklusif kali ini menampilkan tokoh yang pernah berkhidmat di Kejora. Beliau merupakan pengurus besar Kejora yang ke-6. Tokoh yang sangat berdedikasi ini dilahirkan pada tahun 1956. Dilahirkan di Kampung Baru, Kuala Sungai Baru, Melaka. Memiliki sarjana muda dalam bidang ekonomi daripada Universiti Malaya. Berkhidmat sebagai pengurus besar Kejora selama lebih kurang 8 tahun. Bermula pada tahun 2007 hingga tahun 2015. Figura ini masih segak seperti dahulu. Saya tampilkan tokoh wawancara eksklusif kali ini, iaitu Yang Berbahagia Datuk Haji Azizan bin Mat Rais, mantan pengurus besar Kejora yang ke-6. Mari kita saksikan perkongsian dan bual santai saya bersama Yang Berbahagia Datuk Haji Azizan bin Mat Rais. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar? Waalaikumsalam, sihat walafiat. Datuk, terima kasih kerana sudi ditembual dalam slot wawancara eksklusif yang kami adakan sebagai salah satu pengisian sambutan Jubili Emas Kejora. Datuk, sebenarnya saya sangat terharu dan sangat termotivasi dengan Datuk ni sebab Datuk punya effort, kesungguhan nak datang ke Kejora ni membuatkan saya sangat terharu lah. Nampaklah betapa Datuk sangat committed untuk berikan komitmen dalam slot wawancara eksklusif ni. Okey Datuk, saya pun tak sabar nak dengar cerita-cerita Datuk. Untuk itu saya hari ini kita ingin bersembang santai tentang sedikit latar belakang Datuk, pengalaman kerjaya, pandangan Datuk tentang Kejora sebelum dan selepas menerajui Kejora sebagai pengurus besar. Silakan Datuk. Terima kasih saudara Musirwan. Saya ucapkan terima kasih jugalah kerana sudi memanggil saya lah, untuk ditemu ramah ataupun berbual secara santai sempena ulang tahun Kejora yang ke-50. Saya mendapat pendidikan universiti di Universiti Malaya dalam bidang ekonomi gunaan. Kalau kita lihat dari segi bidang ekonomi gunaan, salah satu subjek utama yang saya cukup minat ialah pembangunan wilayah, regional economic. Dan kebetulan saya akan sentuh kemudian kesesuaian kenapa saya memilih perkhidmatan di Kejora yang merupakan pembangunan wilayah di kawasan Johor. Selepas menamatkan pengajian di Universiti Malaya, saya berkhidmat di bahagian latihan beasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam. Dan selepas itu, saya dihantar ke Kedutaan Malaysia di Washington DC selama 4 tahun bertugas sebagai Assistant Education Attaché. Balik daripada Amerika Syarikat, saya sebentar di Kementerian Luar Bandar. First posting di Kementerian Luar Bandar pada tahun 1988. Dan selepas tu saya bertukar, dihantar berkhidmat kali pertama ke sebuah negeri, iaitu negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dan selepas daripada di Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan di Kota Kinabalu, saya berkhidmat di Kementerian, masa itu dipanggil Kementerian Perusahaan Awam atau sekarang dikenali sebagai Kementerian Pembangunan Usahawan. Dan
Selepas daripada Kementerian Pengurusan Usahawan, saya ditukarkan ke Kementerian Luar Bandar. Dan di sana hampir saya ingat 4 atau 5 tahun sebelum saya ditukarkan ke Lembaga Kemajuan Johor Tenggara. Kalau saya lihat dari segi penempatan saya di beberapa kementerian, daripada bidang pengurusan sehinggalah kepada pembangunan ekonomi, pembangunan usahawan, pembangunan fizikal. Jadi pengalaman yang saya dapati sepanjang saya berkhidmat sebelum saya bertukar ke Kejora mempunyai pengalaman yang pelbagai yang pada pendapat saya boleh membantu bila saya ditawarkanlah untuk berkhidmat di Kejora. Saya melihat pengalaman-pengalaman yang ada dalam perkhidmatan saya sebelum ini, saya rasa dapat memberi peluang untuk saya menyumbang. Tetapi ada kesesuaian dengan tempat yang akan saya pergi. Itu antara sebab faktor saya bila ditawarkan untuk berkhidmat di Kejora, saya tidak tolak atau tidak berfikir dua kali. Okey Datuk, nanti Datuk ada kongsikan kepada kita sebelum Datuk berkhidmat di Kejora, Datuk pernah berkhidmat di Sabah, pernah juga berkhidmat di Kementerian Luar Bandar. Jadi Kejora ni tidak asing bagi Datuk lah. Jadi saya nak tahu first impression Datuk bila sebaik menjengah masuk ke dalam penjabat Kejora. Pada tahun 2007 Datuk melapor diri di Kejora. Silakan Datuk. Sebenarnya Kejora ni tidak asing bagi saya sebelum saya ditukar. Ya. Kerana di Kementerian Luar Bandar, saya adalah Setiausaha Bahagian Wilayah dan Kawasan. Alright. Setiausaha Bahagian Wilayah dan Kawasan mengawal selia, merancang dan menjaga seluruh agensi di bawah pembangunan wilayah. Jadi masa ketika itu Kejora, Kesedah, Ketengah, Kedah, Risda, Fekra di bawah pengawasan saya. Jadi itu saya kata salah satu faktor yang menyebabkan saya bersedia untuk berkhidmat di Kejora pada ketika itu ialah kerana saya sedikit sebanyak sudah tahu akan fungsi, peranan, isu dan masalah di regional authority. Dalam konteks ni Kejora lah. Jadi first impression bila saya datang, saya dah tahu dah akan apa perkara yang akan saya hadapi. Pertama, sebagai pegawai persekutuan datang ke suatu agensi yang close service, mungkin ada sedikit pertembungan dari segi pendekatan saya, hubungan saya dan sebagainya. Tetapi ada kerana saya telah berhubung secara tidak langsung sebagai Setiausaha Bahagian Wilayah dan Kawasan, jadi impression yang pertama tu saya rasa saya dah pertama kali lah saya rasa tidak ada satu masalah yang akan timbul. Cuma bila saya sampai, dan seperti sebelum tu saya juga dah sampai ke Kejora, sebelum saya berkhidmat di Kejora memang sunyi sepi, tiada aktiviti, dan kalau ada pun saya melihat ada satu institusi pendidikan instead. Ketika itu saja. Dengan pengalaman pelbagai yang saya ada, mungkin saya dapat memberi sumbangan yang lebih baik kepada Kejora. Itu satu. Impression yang kedua, seperti kita tahu, Kejora ni pada tahun 2000 sepatut tutup. Alright. Okay. Bila ditutup, dicadang tutup, peruntukan tidak diberi. First impression saya, yang kedua tu maksudnya, cabaran kepada saya ialah untuk memastikan ada peruntukan untuk membangunkan kawasan-kawasan di bawah Kejora. Jadi ketika itulah tanggungjawab saya memikirkan cabaran kepada saya untuk merancang agar Kejora mendapat peruntukan yang berpatutan selepas tidak jadi ditutup. Datuk, saya nak sentuh sikit tentang pembubaran Kejora. Kalau Datuk sebut tadi awal 2000 dah timbul cerita tentang pembubaran Kejora. Tapi Datuk, sekarang ni Kejora telah pun 50 tahun kewujudannya. Tapi adakah Datuk menjangkakan Kejora ni masih ada sehingga hari ini?
kita kena lihat dari segi fungsi asal peranan Kejora yang ditubuh pada 1972, iaitu untuk membangunkan kawasan luar bandar sebagai kawasan yang sesuai untuk didiami dalam pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan fizikal, infrastruktur. Itu matlamat asal. Dan kalau kita lihat sebenarnya fungsi ini telah tercapai sepenuhnya pada penghujung tahun 1980-an ataupun 1990-an. Dan pada ketika tersebut, kerajaan berpendapat objektif penubuhan regional agencies yang bertanggungjawab tentang pengenalan wilayah telah tercapai dan sepatutnya dibubarkan pada penghujung tahun 2000. Dan pada ketika itu semua aset-aset Kejora dan sebagainya telah dipindah milik, dijual kepada pihak-pihak yang tertentu. Fungsi dan peranan Kejora seperti yang saudara Mus tanya masih boleh memainkan peranan dalam mencapai tujuan fungsi dan peranan Kejora. Dia still relevant sehingga pada masa kini. Cuma dari segi pendekatan kena berubah. Kalau kita lihat kenapa relevannya Kejora sehingga sekarang, adalah salah satu faktornya adalah projek perumahan, pembangunan bercampur yang bergerak seiring dengan pembangunan yang berlaku dalam wilayah Kejora. Kalau kita lihat semua pemimpin, semua pengurus besar, semua ketua jabatan, dia mempunyai pendekatan dia sendirilah, strategi dia sendiri dalam mentadbir organisasi. Jadi bagi Datuk sendiri, apakah mungkin moto yang selalu Datuk pegang dalam mentadbir Kejora? Saudara Mus Irwan, saya sejak saya berkhidmat dengan kerajaan, saya punya moto, saya punya prinsip ialah saya sentiasa bersikap terbuka. Sejak daripada mula. Itu satu. Kedua, saya berpendapat bahawa pelanggan kita adalah sentiasa benar. Kita tidak boleh menganggap bahawa our stakeholder, our klien, pelanggan tu kita mempunyai pertama negatif, pendekatan yang negatif. Kalau kita mempunyai tidak ada sikap terbuka, sentiasa melihat negatif, maka kita tidak akan mendapat matlamat untuk kita menggerakkan sesuatu aktiviti. Kalau lihat, saya memang sikap terbuka. Pintu pejabat saya sentiasa terbuka. Saya boleh menerima siapa saja, tak kiralah apa tujuan sekalipun. Nak bercakap ke, nak menceritakan tentang sesuatu masalah ataupun ada isu-isu yang berbangkit. Tu sejak saya mula berkhidmat dengan kerajaan, pendekatan saya ialah terbuka. Harapan masa depan Kejora dari segi modal insannya, pembangunan fizikal dan sebagainya tu. Silakan. Saya ucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-50 Kejora yang bagi saya Kejora telah dan akan memainkan peranan yang utama dalam pembangunan wilayah di kawasan Johor Tenggara. Dan kepada warga Kejora dan juga kepada pengurusan utama Kejora, Kejora masih lagi still relevant untuk masa hadapan. Cuma dari segi seperti saya kata awal tadi, pendekatan, strategi untuk mencapai fungsi dan peranan itu perlu dilihat semula. Dan saya berdoa sebagai Kejora dapat mencapai tujuan dan peranan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dengan jayanya. Okey Datuk, dengan respon Datuk tu ia menjadi respon terakhirlah untuk saya dapatkan daripada Datuk, dan saya bagi pihak pengurusan ingin mengucapkan terima kasih di atas komitmen Datuk untuk memberikan untuk ditemu bual dalam slot wawancara eksklusif kali ini. Kami di Kejora sentiasa mendoakan kesihatan Datuk, kesejahteraan Datuk, dan kita harap kerjasama strategi ini dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang Datuk. Datuk, terima kasih. Kita harap kita dapat berjumpa lagi dalam lain kesempatan. Terima kasih, Saudara Mus Irwan. Terima kasih. Terima kasih Pada semua pihak. Terima kasih. Alhamdulillah, demikianlah perkongsian pengalaman dan pandangan yang berbahagia Datuk Haji Aziz bin Mat Rais, mantan pengurus besar Kejora yang ke-6. Saya percaya info-info yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk sebentar tadi sangat bermakna untuk rujukan semua pada masa akan datang, khususnya anggota Kejora, dan yang pasti ia hanya boleh diperolehi dalam slot wawancara eksklusif. Untuk itu,
saya tangguhkan slot wawancara eksklusif kali ini dengan kata-kata hikmah untuk kita sama-sama renungkan. Tiada siapa tahu apa yang kita lalui, tiada siapa mengerti seberat mana bebanan yang kita tanggung. Selagi kita bernama manusia, selagi itu kita akan diuji. Ketika tiada bahu untuk bersandar, ingat kita masih ada lantai untuk bersujud. Luahkanlah beban dari hati kita kepada Maha Pencipta. Sekian slot wawancara eksklusif kali ini. Kita bertemu dalam slot wawancara eksklusif dengan tokoh yang lain. Sudi-sudikanlah untuk like, komen dan share video ini. Kata-kata semangat dan komen-komen membina viewers semua amat kami hargai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat dan terima kasih.